Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita masuk kepada tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okay, jadi ini adalah tenaga keupayaan graviti. Okay, contohnya adalah ini contoh tenaga keupayaan graviti. Jadi apabila tukul, ini tukul yang ada pada kawasan pembinaan ni, okay, tukul diangkat pada satu ketinggian, okay, pada satu ketinggian dari permukaan bumi. Okay, jadi tukul ini akan mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okay, bila dia ada jarak dari permukaan bumi, dia akan mempunyai tenaga keupayaan graviti. Jadi apa itu tenaga keupayaan graviti? Okay, tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat suatu objek ke suatu ketinggian dari permukaan bumi. Jadi tenaga keupayaan graviti sama juga dengan kerja. Okey, kalau kita nak kira kerja ataupun kira tenaga keupayaan graviti, nilainya kita akan dapat sama. Okey. Jadi bila dapat contoh ini, okey, bila tukul diangkat, okey, dia akan mempunyai tenaga keupayaan graviti dan kemudian tukul ini dilepaskan, okey, dijatuhkan. Okey, dia akan menyebabkan cerucuk ini masuk ke dalam. Okey. Okey, ini adalah formula tenaga keupayaan graviti. Okey, formulanya adalah mgh. Okey, tenaga keupayaan graviti formulanya adalah mgh. Jadi apa itu M? M adalah jisim objek. Okey, jisim objek mesti dalam unit kg. Okey, manakala G adalah pecutan graviti mesti dalam unit meter per saat kuasa 2. Okey. H pula adalah ketinggian mesti dalam unit meter. Jadi formulanya adalah mgh. Okey, kalau tenaga keupayaan graviti kita guna simbol EP. Okey, EP sama dengan mgh. M jisim dalam unit kg. Okey, G kepecutan graviti dalam unit ms -2. Manakala H pula ketinggian dari permukaan bumi dalam unit meter. Okey. Okey, sekarang kita lihat hubungan di antara kerja dengan tenaga keupayaan graviti. Okey, sekarang contoh ini, okey, kita lihat contoh satu objek, okey, diangkat setinggi h meter, okey, secara menegak dari permukaan bumi. Jadi kita dah belajar sebelum ni tajuk kerja. Okey, objek, okey, satu objek kedudukan asalnya di sini kita angkat ke satu ketinggian. Okey, ketinggian h. Jadi di sini kita lihat arah daya sama dengan arah sesaran. Okey, jadi sebelum ni kita dah belajar, okey, untuk mengira kerja daya, okey, darab dengan sesaran pada arah daya. Okey, daya darab dengan sesaran. Okey, di sini pula, okey, daya yang digunakan adalah sama dengan berat objek. Jadi berat objek, formula berat adalah formula berat W sama dengan mg. Okey, jisim darab dengan pecutan graviti. Okey, jadi daya sama dengan berat. Jadi di sini daya sama dengan berat. Jadi formula berat pula adalah mg. Jadi kita gantikan mg. Okey, gantikan mg dan sesarannya adalah ketinggian. Okey, sesaran adalah ketinggian iaitu h. Jadi kita dapat satu lagi formula mg h. Jadi untuk mengira kerja, okey, kerja dilakukan work, okey, kerja sama dengan Fs. Okey, dan F ini kita ganti dengan mg dan S sesaran pula adalah ketinggian. Jadi kita dapat mgh bagi situasi ini. Okey, dalam situasi ini, okey, sebab tak ada tenaga lain yang dihasilkan, okey, jadi tenaga yang ditukarkan hanyalah kepada tenaga keupayaan graviti. Jadi bila objek berada pada satu ketinggian daripada permukaan bumi, objek ini akan mempunyai tenaga keupayaan graviti.
Okey, ini formula untuk tenaga keupayaan graviti. Dari maksud yang saya sebutkan tadi, tenaga keupayaan graviti sama dengan kerja yang dilakukan. Jadi kerja yang dilakukan kita dah kira tadi. Jadi formulanya adalah mgh. Jadi kita dapat formula untuk tenaga keupayaan graviti iaitu mgh. Jadi formula kerja adalah mgh. Jadi kerja sama juga dengan tenaga keupayaan graviti. Jadi formulanya adalah sama. Okay, jadi dalam situasi ini kerja dan tenaga keupayaan graviti menggunakan formula yang sama. Okay, kita lihat contoh. Okay, sebuah lift di KLCC mengangkat suatu beban yang berjisim 1500 kg setinggi 30 meter. Jadi kita dapat jisim M sama dengan 1500 kg. Okey, apa lagi kita ada? Kita ada ketinggian H sama dengan 30 meter. Okey, berapakah kerja yang dilakukan oleh lift itu? Okey, kerja. Ingat tadi formula kerja W sama dengan F S. Okey. Jadi kita dapat kita masukkan formula W sama dengan Fs. Okey, dan kita dah kira awal tadi, saya dah terangkan F ganti dengan mg, S pula adalah H. Jadi jisim adalah 1500, G adalah 10 meter per saat kuasa 2. Okey, darab dengan ketinggian 30 meter. Jadi kamu akan dapat 450,000 joule. Okey. Soalan yang kedua, berapakah tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 30 meter? Okey, dia minta tenaga keupayaan graviti. Jadi kita gantikan dengan formula mgh. Okey, gantikan formula mgh sama seperti tadi. M 1500, G 10, H adalah 30. Jadi dapat nilai 450,000 joule juga. Okey, soalan C. Apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti lift? Okey, apa hubung kaitnya antara kerja yang dilakukan dengan tenaga keupayaan graviti? Tahu tak? Okey. Jadi apa dia punya hubung kait? Okey, kerja yang dilakukan oleh lift sama dengan tenaga keupayaan graviti. Okey, kerja yang dilakukan sama dengan tenaga keupayaan graviti. Okey, yang keempat. Berapakah kuasa lift dalam unit kilowatt jika masa yang diambil untuk mengangkat suatu beban berjisim 1500 kg setinggi 30 meter adalah 0.5 minit. Sekarang dibagi masa. Okey, untuk lift ini mengangkat beban seberat beban seberjisim 1500 kg pada ketinggian 30 meter selama 0.5 minit. Okey, jadi kita guna formula kuasa. Okey, formula kuasa P sama dengan W bahagi T. W ini adalah kerja. Okey, T ini adalah masa. Okey, kerja kita dah kira 450,000. Jadi gantikan 450,000 joule bahagi dengan minit. Okey, masa ini mesti tukar kepada saat. Okey, 0.5 minit kita mesti tukar kepada saat. Jadi 0.5 minit adalah 30 saat. Okey, bila kamu bahagikan, okey, kamu dapat 15,000 volt. Okey, macam mana nak kira? Congak potong je. Okey, 15,000 watt. Okey, 15,000 watt kita tukar kepada kilo, kita dapat 15 kilo watt. Okey. Jadi ini pula tenaga keupayaan kenyal. Okey, tenaga keupayaan kenyal dipunyai oleh objek yang boleh dimampatkan dan juga diregangkan. Okey, ini adalah contohnya. Okey, contohnya adalah tenaga keupayaan kenyal yang dipunyai oleh stapler. Okey. Dalam stapler ada satu spring, okey, yang akan meregang dan juga dimampatkan. Okey, jadi daya yang dihasilkan oleh spring yang meregang akan menggerakkan dawai kokot ni mengikut arah daya. Jadi daya menolak ke sana, jadi dawai ini akan bergerak ke arah sini jugalah. Okey, ini adalah formula keupayaan kenyal. Okey, ini tenaga keupayaan kenyal. Formulanya adalah 1/2 Fx. F ini adalah daya regangan ataupun daya mampatan dalam unit Newton, dan X pula adalah
sesaran dari kedudukan keseimbangan. Sesaran, dia bukan nak jarak, dia nak sesaran. Jadi semua spring yang dimampat atau yang diregangkan mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Jadi apa itu tenaga keupayaan kenyal? Tenaga keupayaan kenyal adalah kerja yang dilakukan untuk memampat, kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregangkan sesuatu bahan kenyal dengan sesaran dari kedudukan keseimbangan. Okey, apa itu kedudukan keseimbangan? Okey, contohnya kalau kita letakkan spring, okey, contohnya tadi stapler tadi, ini spring, ini dalam keadaan keseimbangan. Kemudian kita nak isi dengan kita nak isi dengan dawai kokot. Jadi kita akan tolak. Okey, untuk isi kita akan tolak ke belakang. Jadi spring ini akan termampat. Okey, dia akan termampat. Kemudian kita letak dawai kokot ini di depan. Okey, jadi bila spring ini dimampatkan, spring ini mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Okey, sama ada dia dimampatkan ataupun diregangkan. Okey, apa pula X? X itu adalah sesaran dari kedudukan keseimbangan. Jadi ini adalah kedudukan keseimbangan. Okey, sekarang ni kita dah mampatkan spring ke sini. Jadi ini kita panggil X. Okey, X. Okey. Okey. Katakan satu spring diregangkan sebanyak X meter dengan daya F Newton. Jadi nilai daya pada spring berubah dari 0 Newton ke F Newton. Okey. Jadi ini adalah persamaan yang kita gunakan menggunakan graf F melawan X. Okey, jadi untuk kira tenaga keupayaan kenyal melalui graf, okey, kita boleh kira dengan mengira luas di bawah graf. Okey, katakan kita ada graf, okey, graf F melawan X. Okey, ini grafnya. Okey, ini F, ini X. Jadi untuk kira tenaga keupayaan kenyal, okey, kita kena kira dari luas di bawah graf. Jadi luas di bawah graf ini, jika kamu lihat, dia adalah berbentuk segitiga. Jadi apa formula segitiga? Formula segitiga 1/2 daripada sini. Okey, sini adalah F dan sini ini adalah X. Jadi itulah dapat formula 1/2 F X. Okey, ini. Okey. Okey, ini contohnya ada satu spring. Ini panjang asal, kemudian dia regangkan, okey, digantung dengan satu beban, okey, satu daya. Jadi spring ini akan meregang. Jadi pemanjangan spring X dia kira dari sini ke sini. Okey, tadi saya tunjuk kalau dimampatkan, kalau diregangkan masih sama, dia kira dari kedudukan keseimbangan. Walaupun katakan asalnya, okey, dia dimampatkan begini. Okey, jadi ini bukan kedudukan keseimbangan. Kedudukan keseimbangan adalah apabila daya adalah 0 Newton. Jadi bila kita buat graf, okey, kita tambahkan beban, kita lihat pemanjangan berapa, kemudian kita buat graf, okey, kita akan dapat graf macam ni. Okey. Okey, ini adalah contoh. Okey, panjang asal spring adalah 20 cm. Okey, apabila daya terakhir yang dikenakan pada spring adalah 20 Newton, panjang barunya adalah 12 cm. Jadi ini adalah F. Okey, panjang baru menjadi 12, jadi X kena tolak. X adalah 8. Jadi ini maksudnya spring dimampatkan. Jadi kita hitung tenaga kenyal yang dipunyai oleh spring yang termampat. Jadi kita nak kira jarak mampatan X, panjang asal tolak dengan panjang baru. Okey, kalau diregangkan, panjang baru tolak panjang asal. Kalau mampat, panjang asal tolak panjang baru. Jadi kita dapat 8 cm. Kita tukarkan kepada meter, 0.08 meter. Okey, untuk tenaga keupayaan kenyal, kita gunalah 1/2 F darab X. Jadi 1/2 F 20 Newton darab dengan X 0.08 meter, kita dapat 0.8 Joule. Okey, ini pula tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik formulanya adalah 1/2 mv kuasa 2. M adalah jisim, V adalah hal laju dalam unit meter per saat. Okey. Okey, contoh.
Okey, sebuah kereta api berjisim 500,000 kilogram, ini adalah M 500,000 kg, bergerak dengan hal laju V sama dengan 300 km per jam. Berapakah tenaga kinetik yang dimiliki? Okey, kamu kena ingat formula. Okey, jadi formulanya 1/2 mv kuasa 2. M mesti dalam kg, V mesti dalam meter per saat. Okey, diberi dalam kilometer per jam. Jadi kamu kena tukar kepada meter per saat terlebih dahulu. Jadi kita tukar 350 km per jam, ini maksudnya 360 km dalam masa 1 jam. Jadi 360 km bahagi 1 jam. Jadi 1 jam kita tukar kepada saat. 1 jam ada 60 minit. Okey, 1 minit ada 60 saat. 60 darab 60, 3,600 saat. Jadi kita dapat 100 meter per saat. Okey, sekarang kita guna formula kinetik. 1/2 mv kuasa 2. 1/2 m adalah 500,000 kg darab dengan 100 meter per saat. Jadi kita dapat tenaga kinetiknya adalah kiralah. Okey, jadi ini jawapannya. Okey. Contoh yang kedua. Okey, sebutir berbola keluli berjisim 0.2 kg, ini jisim M, mempunyai tenaga kinetik EK 3,600 joule. Berapakah hal laju? Okey, dia minta hal laju. Jadi apa yang kita buat? Okey, apa yang kita buat? Kita guna formula tadi. Okey, tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Tenaga kinetik 3.6. Okey, 1/2 m 0.2 V kita nak cari. Okey, jadi pindahlah, kita pindah jadi V kuasa 2 sama dengan 3.6. Okey, darab dengan 2 bahagi dengan 0.2. Jadi ini dapat 0.1, ini dapat 1. Jadi kita dapat 36 meter per saat. Okey, tetap. Okey, ini dah bagi. Okey, sorry, bukan, salah lagi. Okey, ini V kuasa 2. Okey, ini V kuasa 2. Jadi untuk dapat V, kita letakkan punca kuasa. Okey, punca kuasa sama dengan 6 meter per saat. Okey, boleh? Okey, hitung tenaga kinetik bagi elektron yang berjisim. Okey, ini jisim M, hal laju dia bagi sini. Okey, dia nak tenaga kinetik. Ini jadi macam biasalah. Okey, tenaga kinetik sama dengan half mv kuasa 2. Jadi 1/2 darab dengan 9 kali 10 negatif 31. Okey, kg darab dengan 4 kali 10 kuasa 6 meter per saat. Okey, kuasa 2. Okey, kuasa 2. Ingat V kuasa 2. Jadi gantilah, tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator, kamu dapatlah nilai. Okey. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini.